Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna izan la khasirun. Sadaqallahul azim. Berkata Yaqub alaihissalam, sesungguhnya kamu membawa Yusuf alaihissalam pergi itu, ia boleh menyedihkan aku, menyebabkan aku merasa sedih. Wa akhafu an yakulahu adh-dhi'bu, dan aku bimbang bahawasanya Yusuf alaihissalam akan dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, dan ketika itu kamu dalam keadaan lalai, alik. Qalu, lalu berkata mereka, ini berkata 10 orang adik-beradik Yusuf AS, la in akalahu dhi'bu, sesungguhnya macam mana serigala boleh makan Yusuf AS, wa nahnu usbatun, sedangkan kami adalah usbah, golongan yang ramai, inna izan la khasirun, jika sekiranya Yusuf AS dimakan juga oleh serigala, sudah pasti kami di kalangan orang-orang yang rugi. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook yang kita bawa, yang kita bincang dalam tafsir surah Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni dan lepas-lepas diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada malam ni insya-Allah kita baca ayat ke-13 dan ayat yang ke-14. Yang semalam kita baca ayat yang ke-11 dan ayat ke-12 daripada surah Yusuf AS. Dalam ayat yang ke-11 dan ayat ke-12, kita dah cerita tentang bagaimana adik-beradik Yusuf AS daripada ibu yang pertama, daripada isteri Nabi Yaqub AS yang pertama yang bernama Laya. Cerita dia 10 orang adik-beradik tu, mereka merancang untuk nak memastikan Yusuf AS ni boleh dibawa keluar, pergi ke padang pasir. Jadi Yusuf AS tu asalnya duduk dengan ayah dia, jadi boleh bawa keluar lah. Jadi dia fikir, antaranya mereka ni mengadakan satu strategi. Strategi mereka adalah mereka cuba menghilangkan keraguan bapa mereka terhadap mereka, dan yang keduanya adalah mereka berusaha untuk membina keyakinan bapa mereka kepada mereka. Maka mereka pun berkatalah kepada bapa tu, kepada Yaqub AS, kata dia, ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf, wahai bapakku, wahai bapak kami, apakah yang kami dah buat sebelum ni yang menyebabkan kamu tak percaya dengan kami terhadap Yusuf AS. Jadi itu dibangkitkan oleh adik-beradik Yusuf AS yang 10 orang itu. Wa inna lahu lahafizun, dan kami ni terhadap Yusuf AS ni sentiasa memberi nasihat-nasihat yang baik. Jadi sengaja disebut macam itulah. Yang pertama dia bangkitkan soalan. Dia bangkit persoalan, ma laka la ta'manna ala Yusuf. Dia bangkit persoalan, apa yang menyebabkan kamu tak percaya pada kami? Lepas tu dia kukuh pula ayat yang selanjutnya, dia mengatakan kami ni sentiasa sangat memberi nasihat-nasihat yang baik kepada adik kami, iaitu Yusuf AS. Jadi sengaja dia ungkap dua perkara. Yang pertama dia soal, dan satu lagi dia isbat. Satu dia bersoal, satu lagi dia mengkonfirmkan, dia menetapkan bahawasanya yang dia ni pernah bertanya kepada Yusuf, pernah memberi nasihat pada Yusuf AS. Tujuannya adalah untuk dia nak membina keyakinan bapa mereka, Yaqub AS, kepada mereka. Jadi tujuan mereka buat macam tu kerana mereka ada satu permintaan selepas daripada itu.
Permintaan mereka adalah arsilhu ma'ana ghadan. Mereka minta izin supaya Yusuf AS tu diizinkan oleh bapa mereka Yaqub AS untuk dibawa keluar pada esok paginya. Jadi benda tu masih lagi melahirkan keraguan oleh bapa kepada mereka, tapi mereka nak kukuhkan lagi, nak tambahkan supaya mereka ni tak ragu kepada, supaya bapa ni tak ragu pada mereka. Maka mereka kata yarta wa yal'ab. Yusuf AS kalau bersama dengan kami nanti dia akan berseronok. Yusuf AS ni tak akan lapar. Dia tidak akan lapar. Dia akan dapat makanan yang sedap-sedap wa yal'ab, dan dia boleh bermain-main pula. Wa inna lahu lahafizun, dan kami akan jaga elok-elok. Kami akan jaga molek-molek kepada adik kami Yusuf alaihissalam. Tu ayat kita dah bincang lepas lah. Jadi dalam ayat tu kita akan nampak mereka cuba nak meyakinkan ayah untuk bawa Yusuf alaihissalam keluar. Jadi diorang nak pergi padang pasir. Hasrat asal mereka adalah mereka nak bunuh Yusuf alaihissalam, ataupun mereka ni nak pisahkan Yusuf AS daripada bapa. Itu hasrat awal mereka lah. Tetapi bila macam mana dia orang nak buat tu? Jadi mereka ni buat perancangan, antaranya meyakinkan bapa supaya bapa ni ada keyakinan pada mereka, jika mereka bawa Yusuf AS, jika mereka bawa adik mereka keluar nanti, bapa ni tak ada syak apa-apa pun. Itu cerita ayat yang ke-11 dan ayat ke-12 yang kita dah bincang semalam. Hari ni insya-Allah kita nak bincang pula ayat macam mana pula ayah mereka ni buat perangkap untuk nak buktikan bahawasanya mereka ni sebenarnya memang tidak boleh dipercayai. Sekarang ni mereka cuba nak memastikan supaya bapa mereka ni percaya dekat mereka. Jadi mereka nak bina. Jadi yang itu ayat yang ke-11 dan ayat ke-10. Ayat yang kita nak bincang pada malam ni ayat 13 dan 14, Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita pula bagaimana Yusuf Yaqub alaihissalam itu, bapa mereka sendiri itu pun ada kebijaksanaan. Dia pun ada satu perancangan dengan mengungkapkan beberapa persoalan-persoalan yang dengan persoalan itu, kalau mereka jawab, kita akan nampak bahawasanya mereka ni betul-betul tidak boleh dipercayai. Ini ayat yang kita nak bincang pada malam ni lah insya-Allah. Baik. Kita tengok ayat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Qala, berkata. Siapa kata sini? Yaqub alaihissalam. Yaqub kata apa? Inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Dia kata sesungguhnya kamu bawa Yusuf alaihissalam pergi itu, sesungguhnya ia boleh menyebabkan aku rasa sedih. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala guna 2 kali dalam memberi makna kesungguhan. Ini sesungguhnya aku, la yahzununi, sesungguhnya ia menyedihkan aku jika kamu bawa Yusuf alaihissalam pergi. Jadi di situ ada 2 lah takkid. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia ada satu istilah dia panggil at-takkid, ataupun istilah lain panggil at-taukid. Takkid, taukid maksudnya nak mengukuhkan perkataan. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala gunakan 2. Yang pertama inni nun, alif dan nun tu ada sabdu tu, dia panggil inni, nun taukid. Satu lagi lam takkid. Jadi disebut inni la yahzununi. Jadi dia ada 2 lah penggunaan perkataan yang menggambarkan kesungguhan. Kenapa? Sebab memang kaedah orang Arab ni kalau dia bercakap, dia akan gambarkan kesungguhan. Kalau kita pergi kat negara Arab, kita ke orang Arab, kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu Arab ni dia tak bercakap ikut dalam cakap. Dia cakap tu dia mesti ada dia punya maksud di sekitar dalam emosi bangsa dia. Sebab tu kadang-kadang kita kena faham Quran, hadis Nabi dalam laras bahasa Arab. Jangan faham melalui laras terjemahan. Sebab kadang-kadang terjemahan tidak menyampaikan kepada maksud yang sebenar. Contoh nak buatlah sebelum kita nak pergi sambungan ayat. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu baca terjemahan dan kita terus buat hukum. Iaitu Nabi Muhammad SAW kata la'anallahu az-zawwarati minan nisa. Sesungguhnya Allah Ta'ala laknat kepada orang perempuan yang menzarahi kubur. Kita baca secara literal. Kita tak faham bahasa Arab. Kita tak belajar bahasa Arab. Kita tak belajar sastra Arab. Lalu kita baca hadis tu, kita pergi pada terjemahan. Kita pergi tengok dalam hadis tu, Allah Ta'ala laknat perempuan ziarah kubur. Itu terjemahan kita. Maka kita pun buat satu kesimpulan hukum. Hukum orang perempuan ziarah kubur adalah haram. Sebenarnya betul ke kita buat kesimpulan begitu? Itu satu persoalan. Jawapannya, kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan faham. Dalam hadis tu, Nabi Muhammad SAW kata, la'anallahu az-zawwarati minan nisa. Dia guna kalimah az-zawwarat. Dia tak kata kalimah az-zairat. Mesti ada beza. Az-zairat, ziarah. Perempuan yang menziarahi kubur. Ada satu lagi az-zawwarat, perempuan menziarahi kubur juga. Beza dia kat mana? Bezanya adalah az-zairat ni maknanya ziarah biasa-biasa. Az-zawwarat ni maksudnya dia panggil ismul mubalaghah. Wazan al-mubalaghah. Zawwarat. Fa'al. Fa'al, zawwarat. Jadi terlalu menziarahi kubur. Apa maksud dia? Di situ tu ada ulama bahas. Contoh Al-Imam Al-Qurtubi, dia menyatakan yang dimaksudkan tak boleh perempuan ziarah kubur tu bukan semata-mata ziarah.
Maksud tak boleh di sini adalah apabila dia orang ziarah dan ada meratap kepada kematian. Itu maksud dia. Jadi maksudnya kalau kita faham daripada hadis tu, daripada laras bahasa Arab, orang perempuan ziarah kubur ni bukan satu benda yang salah. Yang salah hanya jika mereka menziarahi kubur boleh melakukan maksiat. Contohnya adalah buka aurat. Contohnya adalah campur gaul. Contohnya adalah meratap terhadap kematian. Itu maksud dia. Sebab tu kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis Nabi SAW, dia kena tengok laras bahasa Arab. Jangan kita tengok terjemahan, terus kita buat kesimpulan hukum. Itu satu benda yang cukup salah dalam memahami kaedah, memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik. Maka serupa juga bila kita baca ayat kita baca pada malam ni, Allah Ta'ala kata, Yaqub AS ni berkata, dia kata apa? Inni, sesungguhnya aku. La yahzununi. La adalah. La tu maknanya sesungguhnya. Sesungguhnya aku. Sesungguhnya menyedihkan aku antadhabu bihi jika kamu bawa Yusuf AS pergi. Itu terjemahan dia lah. Itu terjemahan ayat. Maksudnya Yusuf AS, Yaqub AS cakap, kalau korang ni bawa Yusuf AS pergilah, aku ni sedih lah. Sedih sangat-sangat. Kalau korang pergi kan, bawa Yusuf berpisah daripada aku. Nak pergi walaupun sekejap. Tapi aku rasa sedih. Kata Yaqub AS. Sedih ni, apa makna sedih? Sedih ni adalah satu kesakitan di dalam jiwa manusia ketika kehilangan sesuatu yang kita suka ataupun kita sayang atau perkara yang kita tak suka. Berlaku satu benda yang kita tak suka, itu pun menyebabkan kita sedih. Sekarang ni, bila kita sebut sedih ni, antara maknanya adalah sesuatu yang kesakitan, sesuatu kesakitan yang berlaku dalam jiwa manusia disebabkan hilang sesuatu yang kita sayang. Yusuf AS, dia sayang anak dia nama Yusuf AS. Yaqub AS dia sayang anak nama Yusuf AS. Jadi bila Yusuf AS nak dibawa pergi, di situ tu melahirkan kesedihan si bapa terhadap anak. Maka dia menampilkan perasaan sedih dia. Jadi dia tampilkan perasaan sedih tu macam-macam lah. Kan? Macam kita lah. Kita ni kalau sayang satu benda, benda tu hilang daripada kita, sudah pastilah kita sedih. Kita sayang kereta kita. Kereta kita orang curi, sedih. Kita sayang apa? Kita sayang anak kita meninggal, sedih. Kita sayang mak kita meninggal, sedih. Kita sayang ayah kita meninggal, contoh, sedih. And apa-apa pun, kalau benda yang kita sayang hilang daripada diri kita, sedih. Ada satu lagi sedih kadang-kadang berlaku disebabkan kita ni tak suka benda tu berlaku. Benda yang kita tidak suka. Benda tak suka tapi berlaku juga. Itu pun boleh melahirkan sedih. Sekarang ni, kita ni contohlah, kita ni ada kekasih hati kita, contoh. Tiba-tiba meninggal. Ataupun meninggalkan kita. Dia tak nak kahwin kita, kahwin orang lain. Padahal kita jatuh cinta dekat dia. Ada perasaan sedih. Jadi bila orang yang kita sayang, sesuatu benda yang kita sayang, bila hilang daripada kita, timbul perasaan sedih. Benda yang sama ni berlaku pada Nabi Yaqub AS. Yusuf AS tu, Nabi Yaqub AS cukup sayang. Tiba-tiba Yusuf AS tu nak bawa pergi sekejap. Andaiannya sekejap lah mengikut dakwaan adik-beradik ni. Itu pun Yaqub AS pun dah rasa sedih. Cuma cara nak menampilkan sedih tu macam-macam. Ada orang ni dia menampilkan sedih, dia diam. Tetapi dia sedih seorang-seorang. Ada orang ni dia tunjuk memek muka dia. Bila kita bersembang dengan dia, tengok muka dia ada masalah. Dan masalah tu merujuk pada kesedihan. Ada pula satu lagi, kalau dia tak boleh tahan, dia cakap. Dia tunjuk, dia tampilkan dia ni memang sedang bersedih. Maka dia cakaplah, saya bersedih. Ataupun saya tak suka. Kadang-kadang kenapa orang macam itu. Dia tampilkan dia bentuk perkataan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, Yaqub AS ni dia menampilkan sedih ni, dia bukan semata-mata dia mendiamkan diri lepas tu dia sedih seorang-seorang, tak. Bahkan dia cakap pula yang dia sedih. Dia bagi tahu kepada adik-beradik dia bahawasanya dia sedih. Maka dia kata qala inni, lalu berkatalah Yaqub AS, inni, sesungguhnya aku, liyahzununi an tadhhabu bihi, kamu ni bawa pergi Yusuf AS itu, liyahzununi, sesungguhnya boleh menjadikan aku. Maksudnya kita akan nampak betapa sayangnya Yaqub AS pada Yusuf AS, sehingga kan nak bawa pergi Yusuf AS sekejap pun dia dah timbul perasaan sedih, sehingga ditampilkan dari sudut perkataan bahawasanya dia bersedih apabila berpisah dengan Yusuf AS. Situ tu kita dah faham dah. Maknanya Yaqub AS sayang sungguh lah dekat Yusuf AS. Sayang sungguh. Kan? Maka tak pelik lah adik-adik yang lain ni boleh berasa hati. Adik-beradik, nampak sangat ni ayah kita sayang kepada Yusuf AS. Itu satu. Yang kedua, dia memang kaedah orang bersayang, kaedah kita orang bercinta. Dia bimbang kekasihnya hilang daripada pandangan matanya. Itu kaedah dia. Yusuf AS tu nak hilang daripada pandangan mata, dia bersedih lah. Dan sebenarnya benda ni bukan sekadar berlaku pada Yaqub. Kadang-kadang berlaku pada kita. Kita ni kalau sayang seseorang, sayang sangat-sangat, dia tak ada depan kita pun kita dah sedih. Kan? Jauh sikit pada mata kita, kita dah macam-macam kita fikir.
Sebab apa kita fikir macam-macam tu? Bimbang tulani lah. Macam-macam kita fikir. Jawapannya sayang. Bila terlalu sayang, kadang-kadang jauh sikit daripada pandangan mata, kita pun dah rasa lain lah. Kita dah berasa sedih. Contoh, kalau kita baca kisah Laila Majnun. Kalau kita baca kisah Laila Majnun ni, ada satu ketika, Laila ni orang kaya, Majnun ni orang miskin. Dan Majnun ni orang kulit hitam, Laila ni orang kulit putih, orang cantik lah. Dan dua ni bercinta. Dia bercinta-cinta dan ayah kepada Laila ni tak suka. Sebab keluarga Majnun ni orang miskin. Majnun ni orang miskin. Sebenarnya bukan Majnun. Sebenarnya Qis nama dia. Qis, Laila. Laila Qis. Majnun tu maksudnya gila. Sebenarnya dua-dua tu gila. Laila pun gila, Majnun pun gila. Tak apa. Tak. Jadi cerita dia sekarang, bila bapak si Laila dapat tahu, si Majnun ni, dia orang miskin, dia ni tak lawa lah apalah. Bapak ni pisahkan daripada Laila Majnun. Bila dipisahkan Laila Majnun, kita akan nampak kisah tu digambarkan kesedihan yang telah tertampil pada diri si Majnun dan kesedihan yang tertampil pada diri Laila. Jadi kita akan nampak apabila orang dua sedang bercinta, bila dipisahkan dua tu, mereka tak nampak, walaupun sekadar sekejap saja tak nampak, di situ pun dah ada perasaan sedih di situ. Itu realiti yang berlaku dalam kehidupan manusia. Itulah fitrah yang ada pada diri manusia. Maka benda yang sama berlaku pada Yaqub AS ketika nak dipisahkan dengan anaknya Yusuf AS. Tu mana kita fahamlah. Itu kaedah bagi orang cinta yang kita nampak. Yang kedua, seterusnya, kalau pisah sekejap dari orang yang kita sayang pun kita rasa gelisah. Bayangkan kalau kita dipisahkan secara berpanjangan. Lagilah sedih. Kita ada anak kita mengaji luar negara, contoh. Kita ni ada anak, kita sayang sangat-sangat anak kita. Sayang sangat-sangat ni, sampai satu tahap kalau anak tu nak keluar jauh pada kita tu, kita tak bagi. Hantar pergi sekolah. Macam kita anak kecil. Anak kecil baru start mengaji tadika. Baru masuk tadika. Mak ni hantar anak pergi tadika. Kadang-kadang ada separuh-separuh mak ni hantar kat tadika. Lepas tu petang, nanti dia balik lah. Tapi dia balik tu dia rasa sedih tu, menangis mak ni. Kenapa? Sayang. Jawapannya terlalu sayang. Bayangkan kalau berpisah lama, lagilah sedih. Bayangkan kalau berpisah lama, lagi sedih. Kita nak hantar anak kita yang kita sayang ni pergi belajar luar negara. Berapa lama nak balik ni? 4 tahun. Sedih. Buat apa sedih? Sayang. Apatah lagi kalau kita hantar mak kita, ayah kita nak pergi ke Mekah. Yang pergi ke Mekah tu jauh. Satu. Yang kedua, entah-entah takut-takut meninggal kat sana. Lagilah kita bimbang. Bimbang tu lagi kuat. Bimbang. Jadi, bimbang, sedih. Itu akan berlaku dalam diri kita sebab itulah kaedah bagi orang yang sedang sayang. Kalau kita sayang seorang, begitulah situasi dia kan. Jadi, keadaan tu cuba kita bayangkan. Berlaku pada diri Nabi Yaqub AS. Apabila adik-beradik kepada Yusuf AS ni nak bawa Yusuf ni keluar. Jauh daripada ayah dia. Walaupun ikut jangkaannya memang sekejap. Tetapi sebenarnya bukan sekejap, berpanjangan. Dan di situ tu ayah ni dah rasa sedih. Maka tak pelik lah. Ayah ni dia boleh cakap. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih. Dia kata Yaqub AS, sesungguhnya aku ni amat sedih lah kalau kamu bawa adik-beradik kamu ni pergi dekat luar. Begitu. Type. Kalau pisah sekejap pun sedih. Bayangkan kalau pisah lama. Lagilah bersedih. Cukup sedih lah. Kalau kita pisah dengan orang yang ada harapan orang tu nak balik pun kadang-kadang kita boleh sedih. Bayangkan kalau kita pisah dengan orang yang kita pun tak tahu dia ni balik ke tak akan datang. Kita hantar mak kita, hantar ayah kita pergi ke Mekah. Kita pun tak tahu balik tidak. Jadi kita hantar ke airport tu kadang-kadang menangis-nangis. Kenapa menangis-nangis tu? Sedih, sayang sangat pada mak ayah ni. Takut-takut tak balik, takut-takut tak jumpa lepas pada ni. Maka kita ni menangis. Sedih. Sedih. Benda yang sama tu berlaku Yaqub AS terhadap Yusuf AS. Dia kata yang pertama, aku sedih. La yahzununi an tadhhabu bi, bimbang sangat-sangatlah sedihlah aku ni kalau kamu nak bawa aku pergi bawa Yusuf AS sama dengan korang ni. Satu. Yang kedua dia kata wa akhafu an yakulahu adh-dhi'bu. Yusuf Yaqub AS kata aku bimbang satu lagi. Aku bimbang bahawa Yusuf ni dimakan oleh serigala. Ralik-ralik kamu ni, takut kamu ralik-ralik, takut-takut anak aku Yusuf AS ni aku sayang ni takut-takut makan ke serigala. Jadi yang pertama tadi kita nampaklah kaedah orang sedih ni, satunya dia tak boleh pisah dengan orang yang dia sayang walaupun sekejap. Dia rasa sedih. Ada satu lagi kaedah orang cinta ni, dia tak mau kekasihnya musnah dan ditimpa sebarang musibah. Itu kaedah dia. Tiba-tiba kita ni anak kita sayang anak kita gila-gila, sayang betul-betul. Tiba-tiba kita tahu anak kita accident. Apa perasaan? Oh ya Allah, bimbang lah. Kita tahu anak kita ni bakal akan datang naik motor lah apa ni, mungkin accident. Kemungkinan berlaku musibah kepada anak kita yang kita sayang tu, itu tu kadang-kadang terkesan dalam diri kita. Kenapa boleh berlaku? Sebab kita sayang. Mak sayang anak. Dia tak nak anak dia ditimpa sebarang musibah. Kaedah dah mak sayang sangat anak-anak kan. Dia sayang anak dia. Jadi anak dia buat satu benda yang boleh menyebabkan tertimpa musibah pada anak dia. Mak tak suka.
Kenapa tak suka? Jawapannya kerana dia sayang anak dia. Ini kaedah orang sayang. Kita sayang kita punya girlfriend, kita sayang isteri kita sayang suami kita sebagai contoh. Kita takkan mahu isteri kita takkan mahu suami kita takkan mahu orang kita sayang ni akan ditimpa sebarang musibah. Makanya kalau ada sesuatu keadaan yang boleh menyebabkan kekasih kita, orang yang kita sayang, suami kita, isteri kita, anak kita, bapa kita, mak kita yang kita sayang ni, kemungkinan akan berlaku satu musibah, sudah pasti akan lahir perasaan bimbang. Benda ni dipamerkan oleh Yaqub AS kepada 10 orang adik-beradik apabila mereka ni nak bawa Yusuf AS ni bersama dengan mereka. Maka Yaqub AS ni pun ungkap satu perkataan. Kebimbangan dia apa dia? An yakulahu adzibu, bimbang-bimbang sangat. Aku bimbang sangat bahawasanya bimbang sangat Yusuf ni dimakan oleh serigala. Maksud dia tampilkan kebimbangan, takut-takut musibah bertimpa kepada orang yang disayang iaitu Yusuf AS. Begitu. Jadi dalam ayat ni menariknya Yaqub AS ni tak pasal-pasal dia bangkitkan Yaqub boleh sebut soal bimbang Yusuf dimakan oleh serigala. Ini satu benda yang menarik lah. Kenapa dia ungkap dia makan serigala? Kalau makan serigala kira berat sangat dah. Takkan kok adik-beradik ni boleh tak perasan? Kalau kita fikir balik lah. Takkan kok adik-beradik tak boleh nak perasan? Takkanlah Yaqub AS tak boleh nak fikir bahawasanya adik-beradik 10 orang ni tak perasan andai serigala nak makan Yusuf AS. Andai kan. Tapi dia pergi ungkap juga kebimbangannya serigala. Kenapa serigala? Dia sebutlah benda lain. Contohlah takut-takut adik ni aksiden ke. Takut-takut adik ni jatuh parit ke. Apa lagi? Takut-takut adik ni apa lagi? Banyaklah kita nak sebut kan. Sebab pergi main-main, takut tengah main-main tu jatuh dalam parit, jatuh dalam sungai. Kan? Mana tahu. Tengah-tengah berjalan ni digigit oleh bob. Sebab nak pergi padang pasir. Padang pasir ni ada bewok pasir dia panggil. Dob. Sebutan Arab panggil dob. Bukan bewok Dob lain, biawak lain. Biawak haram dimakan. Dob boleh dimakan. Jadi dia tak sebut tu hak lain-lain tu. Yaqub AS semua berat selalu. Apa dia berat tu? Takut-takut Yusuf AS dimakan oleh serigala. Persoalannya kenapa dia kait dengan serigala? Tu persoalan. Ni menarik ni perbahasan tafsir ni. Jawapannya, yang pertama kita kod dulu apa yang disebut di dalam kitab tafsir yang mereka kod daripada riwayat-riwayat Al-Israiliyat. Okey, yang pertama, ada seorang perawi Israiliyat namanya Al-Kalbi. Dia kata Yaqub AS ni sebenarnya dia dah bermimpi yang Yusuf dimakan oleh serigala. Dia mimpi. Ini riwayat Israiliyat ni. Anda tak kata riwayat sahih ni. Riwayat Al-Israiliyat. Yang Nabi Muhammad kata la tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Jangan kamu dusta dan jangan kamu percaya. Jangan percaya pun jangan, tolak pun jangan. Kita dengar ni untuk ambil pengajaran. Al-Kalbi ni dia kata, kenapa Yaqub AS boleh dia kata bimbang Yusuf dimakan serigala? Kata dia, kononnya sebelum itu Yaqub AS sudah bermimpi yang Yusuf AS dimakan oleh serigala. Mengikut riwayat Israiliyat. Itu satu riwayat. Dalam riwayat Israiliyat yang kedua, dikatakan Yaqub AS ni asalnya bermimpi. Dia berada di atas bukit yang tinggi. Bila berada di atas bukit yang tinggi, dia tengok dekat bawah tu ada wadi. Wadi ni panggil apa wadi? Macam latai. Kita kalau dekat Malaysia ni ada latai air terjun tu kan. Yang ni latai hak duduk kat padang pasir tu. Dia panggil wadi. Dekat tempat-tempat tertentu padang pasir tu ada tempat laluan air. Jadi dia Yaqub ni konon dalam mimpi tu, konon ni Israiliyat ni. Anda sebut konon banyak kali sebab riwayat Israiliyat. Dia duduk di atas bukit yang tinggi. Lepas tu nampak Yusuf AS kat bawah. Lepas tu ada 10 ekor serigala duk kerumun kepada Yusuf AS. Duk kerumun tu macam usaha nak makan lah Yusuf AS ni. Tengah-tengah ada usaha tu tiba-tiba bumi tu terbelah. Bila bumi tu terbelah dan Yusuf AS ni dalam mimpi tu dikatakan Yusuf ni tenggelam dalam bumi tu. Bila tenggelam tenggelam tu bukan tenggelam dalam bumi, dia terbelah macam parit gitulah, jatuh. Jadi serigala terjun masuk. Jadi Yusuf AS dalam mimpi Yaqub AS tu nampak Yusuf dalam tu duduk selama 3 hari. Selama 3 hari. Jadi disebabkan ada mimpi begitulah, kata riwayat Israiliyat, tak pelik Yaqub AS boleh kata akhafu an yakulahu adzibu. Aku bimbang-bimbang sangat Yusuf AS dimakan oleh serigala. Itu mengikut riwayat Al-Israiliyat begitu. Cumanya bila kita kata mimpi tu, bila kait Yaqub AS mimpi, yang pertama kita sebut tu riwayat Israiliyat lah. Yang kedua, bila kita cek, dia tidak ada satu bukti yang kukuh mengaitkan, dia kait dengan sumpah sebut makan serigala tu dengan mimpi Yaqub AS. Tak ada kaitan. Jadi, apa tafsir yang paling tepat? Jadi, antara yang dibahas oleh ulama-ulama tafsir, dinyatakan bahawasanya ayat tu sebenarnya diungkapkan oleh Yaqub AS tu sebagai metafora.
dia ada iras dengan mimpi yang mengikut riwayat Israeliat tadi. Sebab riwayat Israeliat tu, dia kata mimpi Yaqub AS, dia nampak Yusuf AS kat bawah wadi. Yaqub atas bukit. Lepas tu anak ni kat bawah, Yusuf ni. Lepas tu ada 11 ekor serigala. Dan 10 ekor serigala. 10 ekor tu siapa dia? 10 ekor tu maksudnya 10 orang adik-beradik tu lah. 10 orang adik-beradik yang cuba nak baham Yusuf AS, nak makan Yusuf. Maksudnya nak bunuh Yusuf AS lah. Kemudian terbelah takdir itu jadi macam parit lagu tu. Yusuf AS duduk kat dalam tu selama 3 hari. Maksudnya Yusuf AS ni akan duduk dalam telaga yang mereka akan bubur tu, duduk dalam tu selama 3 hari, baru dijumpai oleh orang yang bermusafir. Gitu ikut dalam riwayat Israeliat tu lah. Tapi kalau kita pergi dalam tafsiran ulama-ulama, sebab dalam tafsiran, kalau kita rujuk kepada riwayat Israeliat tu, dia tak ada riwayat yang sahih. Semua tu riwayat diragui lah. Cuma ada ulama ni cuba buat tafsir, dia kata mungkin yang dimaksudkan oleh Yaqub AS itu, az-zi'bu itu adalah sebagai metafora. Maksudnya Yaqub AS ni dia secara tak langsung dia sudah menyindir kepada 10 orang adik-beradik tadi. Dia dah sindir dah. Lepas tu dia kata dia sebut serigala. Az-zi'bu. Dia sebut serigala. Dia macam nak sindir. Nak bagi tahu sebenarnya bukan ada serigala nak makan anak aku, bukan. Sebenarnya korang ni nak makan anak aku ni. Kalau dia sebut kucing situ, kucing tak boleh makan orang. Nak sebut apa lagi tak boleh. Jadi dia sebut serigala tu agak munasabah untuk nak kata nak makan Yusuf AS. Jadi disebutlah serigala. Dia nak bagi tahu bukan serigala tu sebenarnya, metafora. Dia nak cerita ni ayat metafora lah, panggil apa lagi metafora ni? Kita panggil metafora lah orang sekolah. Kalau kita panggil apa kalimah? Berkias, dia berkias. Dia maksudkan sebenarnya ada serigala, ada yang lebih jahat daripada serigala yang nak makan anak aku Yusuf AS ni. Namanya kamu tu lah 10 orang adik-beradik. Macam sindiran nak diberikan oleh Yaqub AS terhadap 10 orang adik-beradik. Itu satu tafsiran. Ada pula tafsiran kedua mengatakan sebenarnya Yaqub AS dia dah test untuk membuktikan bahawa saja 10 orang adik-beradik ni berbohong dengan dia. Sebab apa? Kalau kita baca cerita sampai habis, cerita makan serigala ni tak ada. Cerita yang Yusuf dimakan oleh serigala ni memang tidak ada. Tetapi adik-beradik ni bila letak dalam telaga, cara dia nak tipu ayah ni lagu mana? Dia ambil baju Yusuf AS, dia bubuh darah, dia pun beritahu dekat ayah ni, adik kita telah dimakan oleh serigala. Yang ni cerita ni akan datang, cerita akan datang. Tak. Jadi Yaqub AS dia dah sebut anak aku ni takut-takut dimakan oleh serigala. Dia nak bagi tahu kalau sekiranya korang ni datang nanti korang bawa adik kamu ni pergi kan, bawa keluar nanti pergi padang pasir, nanti korang balik. Bila korang balik ni, korang ambil baju, dah ada darah kononnya dimakan oleh serigala, confirm kamu berbohong. Sebab benda tu telah dijangka awal oleh Yaqub AS, dan Yaqub dah menjangka dah yang 10 orang adik-beradik ni tidak ada idea macam mana nak jawab kepada dia. Dia pun sebut kan, bimba dimakan oleh serigala, padahal nanti bukan makan serigala. Tapi dia orang akan balik nanti, dia orang kata ni baju adik kita telah dimakan oleh serigala. Maksudnya bila dengar dia kata confirm korang memang berbohong. Ni kalau orang belajar ilmu media, dia ada satu teori. Kita menyebut sesuatu benda yang bakal berlaku. Benda itu tak berlaku lagi. Kita sebut benda bakal berlaku. Makanya ketika itu suasana di masa akan datang tu akan memberi implikasi terhadap apa yang kita kata sekarang. Ada misal contoh. Kalau kita baca dalam Quran, ayat sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Ayat ni bermaksud orang-orang bodoh bakal bercakap. Orang-orang bodoh bakal bercakap. Apa dia? Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan arah kiblat daripada Baitul Maqdis pergi kepada Baitullah Al-Haram? Katakanlah Muhammad kepunyaan Allah timur dan barat. Sampai habis ayat lah. Cerita ayat ni, asal ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa di Mekah, semayang ni menghadap arah Baitullah Al-Haram. Kemudian hijrah ke Madinah, sampai dekat Madinah, malaikat datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat jumpa dengan Nabi Muhammad. Malaikat ni kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bagi pilihan pada kamu semayang ni dua. Nak menghadap arah Baitullah ke nak menghadap arah Baitul Maqdis. Asalnya Baitullah Al-Haram. Tiba-tiba dua kan. Baitullah ke Baitul Maqdis. Bila tanya, Nabi Muhammad SAW melihat di Madinah ada orang Yahudi. Di Madinah ada orang Nasrani. Yahudi Nasrani tidak ada di Madinah. Tidak ada di Mekah. Jadi Nabi Muhammad berharap supaya orang Yahudi, orang Nasrani ni memeluk agama Islam. Dan Nabi Muhammad tahu orang Yahudi Nasrani ni, dia orang bangga dengan Baitul Maqdis. Makanya Nabi Muhammad SAW pun minta izin dengan Jibril AS, minta bagi tahu pada Allah SWT supaya kita sebayang jangan menghadap lagi ke arah Baitullah Al-Haram, kita menghadap ke arah Baitul Maqdis. Menghadaplah Baitul Maqdis. Bila menghadap arah Baitul Maqdis, orang-orang munafik ni bercakap. Orang munafik ni dia pergi hasut.
Apa dia hasut? Dia kata tengok Muhammad. Dia kata agama dia asal. Tapi sebenarnya agama dia ambil daripada agama Yahudi. Agama dia ambil daripada agama Nasrani, ambil daripada Taurat, ambil daripada Injil. Buktinya sembahyang ada arah Baitul Maqdis. Ni jahat orang munafik. Nabi Muhammad SAW ni, bila orang munafik duk sebar lagu tu, Nabi Muhammad tak sedar hati. Nabi tak puas hati. Bila Nabi SAW tak puas hati, apa tindakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad minta doa dengan Allah SWT supaya kita menghadap arah Baitullah Al-Haram balik. Daripada Baitul Maqdis, menghadap arah Baitullah. Sebab kalau menghadap Baitul Maqdis, pokok munafik duk sebar, kononnya Muhammad ni ajaran dia ciplak daripada Yahudi, ciplak daripada Nasrani. Jadi Nabi Muhammad tak seronok benda macam ni. Makanya Nabi Muhammad minta doa supayalah kita cukuplah menghadap Baitullah Al-Haram balik. Dia minta tu, kalau kita bacalah hadis ni baca riwayat, dia kata 17 bulan baru makbul, ada riwayat kata 16 bulan. Itu tak penting, itu bukan perbincangan kita pada malam ni. Dalam cerita ni, sebelum Allah Ta'ala turun ayat Quran yang menyuruh menghadap arah Baitullah Al-Haram balik itu, ayat berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sesungguhnya kami tengok muka kamu menghadap ke arah ke langit, maka menghadaplah ke arah kiblat yang kamu minta selama ini, itu Baitullah Al-Haram itulah. Sebelum turun ayat tu Allah Ta'ala turun ayat awal dulu. Apa kata Allah? Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Orang-orang bodoh ni bakal bercakap. Orang-orang bodoh ni bakal bercakap, kata Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Muhammad, kenapa Muhammad tinggalkan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke arah Baitullah Al-Haram? Kenapa? Dia bangkitkan. Jadi dalam ayat tu Allah Ta'ala bubuh gelaran satu. Apa gelaran dia? Orang-orang bodoh bakal bercakap. Apa orang bodoh bercakap? Kenapa Muhammad SAW tinggalkan Baitul Maqdis menghadap arah Baitullah Al-Haram? Masa tu belum menghadap lagi arah Baitul Maqdis. Menghadap arah Baitullah. Belum lagi. Masih lagi menghadap arah Baitullah. Menghadap arah Baitul Maqdis lagi pada masa tu kan. Allah Ta'ala turun ayat tu. Bila turun ayat tu, Nabi Muhammad SAW baca depan orang munafik. Baca depan orang Yahudi. Baca depan orang-orang Nasrani. Baca depan orang Islam. Baca. Orang bodoh bakal bercakap, kenapa kita tinggalkan kiblat Baitul Maqdis kepada Baitullah Al-Haram? Baca. Dan bagi jawapan siap, Qul lillahil masyriq wal maghrib, kepunyaan Allah timur dan barat. Allah Ta'ala bagi dia pada siapa. Jadi Nabi Muhammad baca. Bila baca, masuk dalam kepemikiran, dalam otak orang yang dengar tu, orang bodoh bakal bercakap, mempersoalkan jika kenapa Muhammad SAW tinggalkan Baitul Maqdis pergi ke arah Baitullah Al-Haram. Pada masa tu belum menghadap arah Baitullah Al-Haram. Kemudiannya turun ayat Al-Quran, Allah Ta'ala kata, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami lihat kamu menghadap muka kamu ke langit, maka menghadaplah kamu ke arah Baitullah Al-Haram yang kamu minta selama ini. Turun ayat tu, Nabi terus menghadap arah Baitullah Al-Haram. Bila menghadap arah Baitullah Al-Haram, timbul persoalan. Orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani, dia orang bercakap ke tak? Quran kata, saya qulu sebab orang bodoh bakal bercakap. Jadi bila turun ayat menghadap arah kiblat, jadi dia orang ni tak bercakap, terus tak bercakap. Asal dia orang nak bercakap. Kan? Kalau sekiranya tak turun ayat saya qulu subhan, mereka dah bercakap dah. Komplain. Kenapa Muhammad ni elok-elok mengatur Maqdis pergi Baitul Haram? Takut komplain. Tapi disebabkan Nabi dah baca awal dan Nabi kata, Allah Ta'ala kata, orang bodoh bakal bercakap, maka orang-orang munafik ni bila turun ayat menghadap arah Baitullah Al-Haram, dia orang ni tak bercakap. Sebab kalau bercakap, bodoh. Yang tu dia panggil, ada satu teori dia panggil. Kalau orang dalam propaganda pun dia guna teori ni. Iaitu, kadang-kadang kita dah quote satu perkataan, kita dah buat label kepada seseorang, dan kita quote apa yang dia bakal bercakap, sekiranya kita akan melakukan satu benda. Jadi, bila berlaku keadaan tu, orang tu tak ada bercakap sebab dapat bodoh tadi. Jadi, dia dah create awal cakap satu benda bakal berlaku sebab kita akan tahu apa yang orang yang musuh tu akan lakukan. Okey, kita tengok pada ayat ni. Serupa ya. Yusuf AS, Yaqub AS, dia nak tahu adik-beradik dia ni, adik-beradik Yusuf AS 10 orang ni bohong ke tak bohong. Macam mana nak buat? Dia create awal. Antara benda dia create tu, akhafu an yakulahu adh-dhi'bu. Aku bimbang sangat, takut-takut Yusuf AS ni dimakan oleh serigala. Padahal dia boleh sebut misal lain. Contoh, takut-takut adik kamu jatuh parit. Contoh, takut-takut jatuh sungai, takut-takut lemas, takut-takut banyaklah takut nak buat tu. Tapi dah banyak tak sebut, dia pergi sebut serigala. Jadi maksudnya dia nak gambarkan nanti ni, dia pergi nanti, dia orang balik, dia orang tak bawa Yusuf AS sebagai contoh. Alasan dia apa? Kalau contoh alasan dia serigala, maknanya bohong, confirm bohong. Mereka tak ada idea nak bohong aku, maka dia orang terpaksa guna serigala dengan apa yang aku ungkap peringkat awal tadi. Lebih kurang macam tu. Maksudnya kita akan nampak cara Yaqub AS ni bijak lah. Yaqub ni dia bukan calon orang lah, dia ada kebijaksanaan macam mana dia nak memastikan perancangan jahat itu sebenarnya memang perancangan jahat. Macam mana kita nak pastikan? Itu cara Yaqub AS. Wa antum anhu ghafilun. Sambungan ayat.
Kan? Korang nanti pergi bawa tengah pada pasir nanti. Lepas tu takut-takut Yusuf AS dimakan oleh serigala. Dalam keadaan ketika itu kamu lalai. Ghalib. Ghafilun ni maksudnya lalai. Terjemahan lalai. Ana lebih suka terjemah ghalib. Kita orang Melayu ni ada satu istilah ghalib. Anda tak tahulah dalam bahasa standard ni. Kalau bahasa orang Kelantan, bahasa orang Terengganu, bahasa orang Kedah, dia ada ghalib. Istilah dia ghalib. Ghalib, apa? Orang buat sesuatu kita tak perasan. Ghalib. Apa istilah aku tak reti nak terjemah. Tapi ghalib lah, mudah-mudah faham kan. Jadi wa antum anhu ghafilun, bimbang-bimbangnya ketika itu korang ni ghalib. Kata ayat Quran. Jadi yang pertamanya, bila Yaqub AS kata takut-takut korang ghalib, dia tambah sikit. Kalau sekiranya Yaqub AS kata, aku sedih kalau Yusuf AS dipisahkan daripada aku. Satu. Kalau korang bawa antadhabu bihi, korang bawa Yusuf AS pergi, aku sedih. Satu. Yang keduanya, aku bimbang dimakan oleh serigala. Cukup dah ayat tu. Tapi Yaqub AS ni sebagai bapa, dia bercakap tu, dia tambah satu lagi. Wa antum anhu ghafilun. Takut-takut masa tu korang ghalib. Tak perasan. Takut-takut. Yang ni dia panggil cara kita nak tolak satu benda. Cara kita bercakap kita nak tolak satu benda, tapi dengan ayat berlapik. Contoh, kita buat contoh. Kadang-kadang mak ataupun bapa kita lah, dia tak bagi kita buat satu benda. Dia sayang kat kita, anak kan. Dia cakap dengan kita tu, tapi kita nak buat satu benda, dia tak setuju. Macam mana nak buat? Dia guna ayat-ayat tu cukup berlapik. Ayah dengan mak kita. Contoh dia kata, bukan mak tak setuju kau nak belajar luar negara. Nak masa contoh ni sebab dia kawan lah seorang lah. Nak belajar luar negara, nak belajar kat Jordan. Tiba-tiba tak dapat. Sebab apa? Mak ni sakit. Lepas tu mak ni seorang-seorang. Jadi dia ni cakap ke mak dapat tawaran belajar kat Jordan. Mak ni dia sebab salah nak kata tak bagi tu. Sebenarnya dia kata jangan pergi. Patut dia kata tak payah pergilah. Macam itulah. Tapi dia nak kata jangan pergi tu sebab salah. Maka ayat mak tu dia cukup berlapik. Dia kata apa? Bukan mak tak setuju kau belajar luar negara tu. Bukanlah mak tak setuju kau belajar kat Jordan tu. Cuma mak kat kampung ni seorang-seorang. Siapa nak jaga mak? Ayat tu bila kita dengar tu, sebenarnya tak setuju. Dia tak setuju aku mengaji kat Jordan. Macam itulah. Dia tak katalah, mak tak setuju kamu belajar kat Jordan. Dia tak kata lagu tu. Dia katalah, bukanlah mak tak setuju nak belajar luar negara tu, tak apa, pergilah belajar tu. Cuma mak kat rumah ni seorang-seorang. Bila kat seorang-seorang ni, takut-takut mak sakit lah, apalah. Siapa nak jaga mak? Jadi kita boleh dengar tu, tu juga. Maknanya, secara tak tersiratnya, mak nak bagi tahu, jangan pergilah mengaji luar negara tu. Contoh dia kan. Cara mak ayah bercakap dengan kita, berlapik dia panggil. Berlapik bercakap. Kalau contoh Yaqub, kalau kita nak buat bahasa kita bercakap lah contoh. Yaqub AS cakap pada 10 orang adik-beradik, bukanlah ayah tak bagi kamu bawa Yusuf AS tu pergi. Bukanlah ayah tak bagi. Cuma takut-takut adik tu dimakan oleh serigala. Adik tu pula, ayah ni sayang kalau jauh pada ayah, takut-takut nanti ayah ni sedih kan. Ayah sedih. Takut-takut Yusuf tu dimakan oleh serigala. Pula masa tu korang ghalib. Dia saja ayat. Tu panggil ayat berlapik. Seorang ayah bila bercakap dengan anak. Begitu. Jadi, serupalah dalam ayat ni. Sebab tu, dia tambah, wa antum anhu ghafilun. Takut-takut korang ghalib. Itu terjemahan kita lah tu. Dalam keadaan kamu setengah ghalib. Adik-adik tu dimakan oleh serigala. Takut-takut masa tu korang tengah ghalib. Bimbang. Kata ayah, Yaqub AS kepada 10 orang anak tadi. Begitu. Sebab tu dia kait dengan serigala. Sebab secara tak langsung tu dah faham lah. Sebenarnya dia nak bagi syarat. Korang tu sebenarnya nak bunuh Nabi Yusuf AS. Korang nak bunuh adik-beradik kamu ni. Sebenarnya lah. Tu cara Yaqub AS berinteraksi dalam perkataan. Begitu. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam sambungan ayat. Qalu. Berkata mereka. 10 orang adik-beradik tadi bercakap. Dia kata apa? La'in akalahu zi'bu wa nahnu wa nahnu usbatun inna izan la khasirun. Kata Allah SWT, berkata mereka 10 orang adik-beradik, jika dia dimakan oleh serigala, la in akalahu azzibu, jika dia yakni Yusuf AS dimakan oleh serigala, walhal kami ni dalam keadaan kuat, ramai kami ni kuat, inna izan la khasirun, sudah pasti kami ni di kalangan orang yang rugi, orang yang lemah. Kalaulah kami duk kuat ramai-ramai macam ni, tiba-tiba dimakan juga oleh serigala, kami ni kira teruk sangat dah ni. Teruk sangat dah ni. Lebih kurang macam itulah dia bercakap. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, qalu, berkata mereka, la in akalahu zi'bu, jika serigala makan Yusuf AS sungguh. Kalau gitu.
Yang ni dia panggil, kalau Yakub AS cakap macam tu, jelas Yakub dah pamerkan keraguan dia terhadap anak-anak dia. Dia dah cakap tu. Bila dia cakap lagu tu, dia dah tadi kita sebut kan, takut-takut adik kamu dimakan oleh serigala. Maksudnya ayah tu dah pamer, dia ragu-ragu dengan 10 orang adik-beradik. Jadi bila ragu-ragu ni, 10 orang adik-beradik ni, dia terpaksa jawab balik supaya keraguan tu hilang. Macam nak buat, maka dia kena ada counter naratif. Kalau bahasa orang politik dia panggil counter naratif. Dia kena counter naratif tu. Macam mana nak counter naratif? Mereka pun bercakap. Cara bercakap tu, diorang ikat dengan ayat syarat dan jawab dia panggil. Jika dan maka. Lain akalahu zi'bu. Kalau sekiranya Yusuf AS dimakan oleh serigala, sudah pasti kami ni di kalangan orang-orang yang rugi. Nampak cara susun ayat tu? Ini dia panggil ayat politik. Ayat politik. Orang bercakap ni, kita berkomunikasi. Dia macam jenis komunikasi. Orang berkomunikasi dengan ayah. Macam mana? Komunikasi dengan mak. Komunikasi dengan kawan-kawan. Komunikasi pejabat. Komunikasi antara cikgu dengan anak murid. Kan? Komunikasi murid dengan cikgu. Ada ilmu tu. Kita kena carilah buku-buku komunikasi tu. Tapi ada satu lagi, dia panggil komunikasi politik. Kita berpolitik dalam berkomunikasi. Orang politik ni, dia berkomunikasi dia tak macam orang lain. Dia ada seni dia sendiri. Komunikasi orang politik. Contoh anda buat. Orang politik ni, kalau dia pergi kempen pilihan raya, dia akan pamerkan macam dia cakna orang. Padahal dia bukan jenis cakna pun. Orang politik kadang-kadang, dia pergi kempen pilihan raya, dia panggil handphone. Handphone tu ikat getah. Kenapa ikat getah? Padahal dia tu orang kaya, orang besar. Sebab apa? Itulah orang panggil komunikasi orang politik. Dia ada hipokrit kat situ. Dia ada hipokrit tu. Cara dia nak interaksi tu kan. Antara cara lain. Orang politik ni bila nak kempen pilihan raya, dia kena tampilkan diri dia sebagai orang bijak. Macam mana nak menampilkan diri dia bijak? Jawapannya antaranya pakai spek mata. Sebab kebiasaan manusia apabila melihat orang memakai spek, dia akan kata orang tu adalah cerdik. Selalunya lah. Dan otak orang akan kata orang tu bodoh jika terbukti dia bodoh untuk mengambil masa 5 saat. Bila dah terbukti, baru otak kita boleh terima kata dia tu bodoh. Pakai spek, nampak cerdik. Kita pun pergi kempen pilihan raya. Tak bercakap dia diam je kan. Jadi orang pengundi tengok, cerdik dah kot tak bercakap ni. Nampak ke muka tu cerdik pakai spek tu kan. Pakai kod, pakai tali leher. Orang cerdik dah ni. Tiba-tiba dia bercakap benda bodoh. Dia bercakap tu benda tak cerdik. Contoh. Bila cakap benda tak cerdik tu, kita dengar ni, otak kita ni nak terima kata dia tu tak cerdik 5 saat kena ambil. Bayangkan kalau Mamat tu tak cakap langsung. Siapa sudah kita kata dia cerdik. Dia tu panggil komunikasi politik. Orang politik dia komunikasi lagu tu lah. Dia adalah kaedah-kaedah komunikasi politik. Yang tu kena baca buku-buku komunikasi propaganda. Propaganda politik. Bacalah banyaklah dia akan ceritalah teori-teori tu kan. Orang politik bila duduk dalam majlis, dia bukanlah duduk ikut dan. Dia duduk kaki dia kena rapat macam mana. Bukan duduk terbongkang, terkangkang, duduk depan majlis kan. Tak boleh lagu tu. Yang ini orang panggil orang politik tak pandai. Kalau orang politik pandai, dia ada yang tukang pemberi nasihat terhadap peribadi ahli politik. Dia ada teori tu. Jadi antara teori komunikasi ni cara bercakap. Cara bercakap. Diikat faktor, diikat kata kan. Contoh dia kata, kalau awak tak undi saya, maka negara ini akan hancur. Contoh. Tu komunikasi politik lah tu. Diikat dengan, kalau awak tak undi saya. Kalau. Dia kata, kalau. Maka negara akan hancur. Contoh ayat dia. Apa lagi contoh? Kalau saya tak jadi YB, sudah pasti banyak bantuan saya tak dapat disalurkan kepada kampung ni. Contoh. Ayat dia kan. Jadi diikat. Iaitu dia panggil komunikasi politik. Dia tu bercakap bukan realiti. Dia bercakap tu nak menampilkan diri tu macam bagus. Padahal tak bagus pun. Maka diberikan juga, digunakan oleh adik-beradik Yakub, adik-beradik Yusuf AS terhadap Yakub AS. Dia beritahu. Dia kata apa? Lain akalahu zi'bu. Allah, kalaulah maka sungguh. Kalaulah adik kita Yusuf dimakan oleh segala sungguh lah. Walahnu usbatun. Kita ni kuat ni. Ramai ni. Kalau sekiranya makan juga, dia kata, inna izan la qasirun. Sudah pasti kami ni di kalangan orang-orang yang tak ada faedah. Khasirun ni maknanya rugi. Tapi kita jemah jenis tak ada faedah. Lemah lah. Lemah. Begitu. Type. Jadi kita akan nampak cara susun ayat tu kan. Maksudnya, di situ tu adik-beradik Yusuf AS dia counter naratif. Dia counter balik apa yang ayah cakap pada mereka bila ikat dengan faktor serigala tadi. Begitu. Padahal ayah dia sebut serigala tu bukan sebab nak dengar counter tu. Dia nak tahu sejauh mana adik-beradik 10 orang ni nak menipu tak menipu. Sejauh mana. Jadi dia sebutlah serigala. Tiba-tiba betul. Apabila sampai dekat padang pasir, dia buang adik Yusuf AS, bawa balik nanti, dia pergi nak ubah. Adik kita telah dimakan oleh serigala. Yakub terus faham. Bohong. Adik-beradik 10 orang ni bohong. Sebenarnya Yusuf AS ni tak mati. Tapi korang ni bohong.
Buktinya, aku kata awal dah dulu, takut-takut dia makan serigala, tiba-tiba kau bagi tahu makan serigala sungguh. Maknanya bohong. Cerdik Nabi Yaqub AS nak faham pembohongan yang dilakukan oleh 10 orang adik-beradik Yusuf AS tadi. Gitu. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, qalu la'in. La. Ada tambah la depan. La'in. La tu panggil lamu takkid. Bermaksud, kalau kita pergi ke dalam perbahasan bahasa Arab, seakan-akan adik-beradik nak kata, qalu wallahi. Mereka berkata, demi Allah, jika adik kita dimakan oleh serigala, sudah pasti kami ni di kalangan orang-orang yang rugi. Kata mereka lah. Maksudnya, la satu tu, la'in. Sepatutnya kalau ikut susunan ayat, dia tak ada la'in. Dia cukup in je. Qalu in akalahu zi'bu. In akalahu zi'bu. Cukup dah. Tapi dalam ayat tak kata in akalahu zi'bu. Dia sebut la in akalahu zi'bu. Saja bubuh la depan. Seakan-akan kita nak kata wallahi in akalahu zi'bu. Demi Allah, jika adik kita dimakan oleh serigala, sudah pasti kita ni, kami ni di kalangan orang-orang yang rugi. Begitu. Wa nahnu usbatun. Jika adik kita dimakan serigala, walhal kami ni usbah. Wa nahnu usbatun. Walhal kami ni usbah. Usbah ni maksudnya kuat. Golongan ramai. Usbatun ni asalnya ramai. Yang kita dah bincang sebelum ni. Kalimah usbah ni, ramai ni ada orang kata 10 orang ke atas. Ada orang kata 9 ke atas. Ada orang kata 15 orang ke atas. Itu panggil usbah. Jadi dia kata macam mana adik kita nak dimakan oleh serigala? Kami ni ramai ni. Dia nak bagi tahu ramai. Kalau mudah kita bercakap ni, dia kata, takkan kami boleh lalai sedangkan kami ni ramai. Mesti ada yang perasan andai Yusuf nak dimakan oleh serigala. Macam itulah lebih kurang dia nak bagi tahu pada adik-beradik dia. Okey, kami ni ramai. Macam mana nak makan? Kalau dimakan jugalah. Ni secara susunan ayat. Kalaulah sekiranya adik kita dimakan oleh serigala juga, inna izan la khasirun. Sudah pasti kami di kalangan orang-orang yang rugi. Al-khasirin ni, terjemahan harfiah ni maknanya rugi. Tapi sebenarnya maksud khasirin ni bukan rugi sebenar maksud dia. Walaupun terjemahan harfiahnya adalah rugi. Khasirin, khusran rugilah terjemahan dia. Tapi khasirin ni maksudnya adalah mereka ni tidak ada faedah. Tak ada kekuatan. Kan? Dah lah ramai. Tiba-tiba adik kita ni makan serigala. Macam kita tak kuat. Macam tu dah nak bagi tahu. Jadi dia nak bagi tahu, dia nak meyakinkan ayah dia kata, tak, adik kita tak boleh dimakan oleh serigala. Kalau dia makan serigala, macam mana makan serigala? Kami ni kuat, kami ni ramai dan kuat. Kalau dimakan juga serigala tu, maksudnya kami ni memang lemah sangat dah ni. Lemah sangat dah kami ni. Dia nak bagi tahu lagu tu. Jadi kalimah khasirin itu tidak boleh terjemah harfiah secara rugi. Terjemah khasirin ni adalah lemah ataupun tidak memberi faedah. Kalau adik kita ni kami ramai-ramai macam ni, adik kita dimakan juga serigala, maksudnya kami ni lemah sangat lah. Ataupun kalau sekiranya adik-beradik kita ni dimakan oleh serigala juga, Yusuf AS dimakan serigala, sedangkan kami ni ramai, maksudnya kami ni tak ada faedah lah ni. Jadi manusia tidak ada faedah. Sesia je hidup atas muka bumi. Lagu tu lah maksud dia. Begitu. Dua ayat begitu. Daripada ayat ni, dua ayat kita bincang ni, apa pengajaran kita boleh ambil? Yang pertama, ayat ni sebenarnya secara tak langsung dia dah ajar pada kita perlu ada kebijaksanaan dalam berkomunikasi dengan orang yang kita jangka dia jahat. Dia ni tak tahu lagi jahat ke tidak, tapi kita ada agak-agak dia ni jahat. Kita kena ada kebijaksanaan. Benda ni yang berlaku pada Yaqub AS ketika berinteraksi dengan 10 orang adik-beradik yang bakal melakukan kejahatan kepada adik mereka Yusuf AS. Bila kita tahu, senanglah kita nak bertindak di masa akan datang. Contoh kita cakap, kita test, lepas tu terbukti. Lepas ni kita ambil sikap berhati-hati terus daripada dia. Ataupun kita lari terus daripada berkawan dengan dia. Tak berkawan langsung dengan dia. Satu. Yang kedua, kadang-kadang kita kena ambil pengajaran juga. Jangan mudah terpedaya dengan cara komunikasi orang yang jahat. Orang jahat ni komunikasi kena berhati-hati. Scammer tu jahat. Dia telefon kita, suruh mempengaruhi kita, minta kita buat benda bank in duit lah apa. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Dalam ayat ni dah gambarkan lagu tu. Dia dah gambar dah. Macam mana Yaqub AS tu bila dengar 10 orang adik-beradik, dan dia dah syak dah, ni ada benda jahat nak buat ni. Tapi dah ambil sikap berhati-hati satu. Yang kedua, dia pandai perangkap balik adik-beradik 10 orang tadi. Itulah antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita bincang pada malam ni insyaAllah. Sambungkan ayat. Falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi. Dan ketika mana mereka bawa Yusuf AS pergi, dan mereka menjadikan Yusuf AS, mereka sepakat menjadikan Yusuf AS tu berada di dalam telaga yang gelap. Itu insya-Allah kita akan bincang pada malam esok lah insya-Allah. Wallahu taala alam. Wallahu a'lam. Insya-Allah.
Okey, kita tengok soalan. Haji Yusri, Assalamualaikum. Zaisham bin Syahbari, Assalamualaikum. Abang Adi, serban comel Ustaz? Comel lah. Serban orang beli belakang ni, tidak beli. Hak anda pakai serban semua tu bukan anda beli semua. Serban tu orang bagi. Cikgu Nazli nama. Kalau Facebook anda tu ada seorang Cikgu Nazli. Ipar kepada Datuk Usam. Anda pergi ziarah dia, sekali ziarah memang dia akan bagi satu serban. Pergi pula bagi serban pula, bagi serban. Last sekali anda ada koleksi serban hasil pemberian daripada Cikgu Nazli. Jadi serban anda pakai ni, ini pemberian daripada Cikgu Nazli. Allahuakbar. Andarman Him. Assalamualaikum. Farhan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam lah kau ni. Datuk Muhammad Noor. Assalamualaikum. Tak ada soalan. Assalamualaikum. Taufik. Assalamualaikum. Ralik. Tidak cakna. Dia belaka. Asyik. Ralik. Asyik leka. Ni Puan Hakimah. Ralik. Ralik kan. Ghafilun tu jemur ralik. Boleh jemur sebagai ralik. Wallahualam. Bagaimana Sofia Rahmat, bagaimana ulama mengenali ulama Israeliat, Ustaz? Ada dibukukan kumpulan riwayat Israeliat. Senang je tengok perawi. Tukang cerita tu siapa? Al-Kalbi, Wahab bin Munabbih. Siapa lagi? Ka'bul Ahbar. Kalau pencerita tu perawi dia nama tu Israeliat lah tu. Boleh tahu selalu buka kitab tafsir. Selalu kitab tafsir ni kalau ada cerita tu sebut qala Ka'bul Ahbar, qala Wahbun bin Munabbih, qala Al-Kalbi. Kita tahu cerita tu Israeliat. Tu cara nak tahu. Wallahualam. Kena tengok perawi lah. Pencerita tu siapa. Ada mereka-mereka yang suka mengamalkan solat tafrijiyah disebabkan boleh mendatangkan rezeki. Adakah ada asas amalan ini dalam sunnah? Tak ada. Abang Syarifuddin, amalan selawat tafrijiyah itu bukan datang daripada nas. Itu hanya datang daripada ulama-ulama sufi. Jadi kalau kita kata fadilat-fadilat tertentu, tak tahulah fadilat tu. Itu atas orang yang amal lah. Cuma kalau bangkitkan apakah ia sunnah? Jawabnya tidak sunnah lah. Sebab ini bukan datang daripada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Gitu. Okey, Aisyah Abdul Halim. 10 tu termasuk Bunyamin. Kata tak? Anda kata dah, anda cerita dah kuliah semalam dan 2 hari lepas, anda dah bahas 10 orang tu daripada daripada isteri yang pertama Nabi Yaqub. Anda dah sebut dah. Semalam anda dah sebut dah. Jadi anda tak ulang lah tadi. Sebab anda dah sebut dah sebelum ni. Semalam anda dah sebut 10 orang anak Nabi Yaqub AS daripada isteri yang pertama namanya Layya. Yang kedua nama Rahil. Rahil tu 2 orang anak, Yaqub dengan Bunyamin. Dengar balik kuliah Hana yang semalam. Anda dah cerita panjang lebar dah. 2 hari lepas pun anda cerita detail dah. Siapa anak tu, kat mana, khilaf dia kat mana. Anda cerita dah dalam kuliah Hana 3-4 hari lepas. Jika kita diuji begini, terutama di dalam keluarga, bagaimana seharusnya sikap adik-beradik lain terhadap saudaranya yang sangat disayangi oleh orang tuanya? Kalau kita baca, itu pun yang anda dah cerita dah sebenarnya sebelum ni. Kalau Aisyah dengar balik kuliah Hana 2-3 hari lepas, anda dah cerita antara faktor yang menyebabkan Yaqub AS sayang sangat kepada Yusuf AS ni, Yusuf tu sopan, dia orang baik. Jadi adik-beradik ni dia tak pandai bercakap, komunikasi. Kita dah sebut hari tu. Anda cerita dah semalam. Yusuf AS, antara kebaikan dia, bila dia bercakap dengan ayah, dia tak kata, biasa dia ada sebutan manja, ya abati, ya abata. Tapi bila mari adik-beradik lain, ya abana, macam tu je. Jadi dia lain tau. Jadi maksudnya kalau berlaku kat adik-beradik kita tengok contoh, ayah kita sayang pada abang, tak sayang pada adik. Cuba cek balik, tak sayang sebab apa? Kadang-kadang abang tu ada benda dia buat yang menyebabkan ayah kita sayang. Kita kena buat lagu tu lah. Serupalah berlaku pada adik-beradik Yusuf AS. Jadi kita kena faham. Yalah, anda cerita berlaku dah ni. Kena tengok balik lah kupasan anda 2 hari lepas dengan semalam. Anda dah cerita dah panjang lebar. Kenapa Yaqub AS boleh sayang Yusuf berbanding adik-beradik lain. Anda cerita dah. Begitu. Wallahualam. Nabi Yusuf yang masih kecil waktu tu tak sedar komplot abang-abangnya ke? Kalau kita baca dalam ayat, dia tak sedar benda tu. Dia tak sedar komplot jahat tu. Tapi secara tak langsung tu, Allah Ta'ala dah bagi isyarat melalui mimpi tu. Isyarat mimpi tu sebagai isyarat sebenarnya. Kita kan dah kupas sebelum ni. Kadang-kadang ada benda Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada orang yang baik, benda buruk bakal berlaku. Antara isyarat dia bagi tu melalui mimpi. Jadi melalui mimpi tu berlaku. Tapi tahu ke tak tahu tu Wallahualam. Tapi kalau kita baca sampai habis, memang Yusuf AS ni tak tahu masa berlaku kejadian itu. Tapi walau bagaimanapun, mungkin itulah yang boleh jadi cerita tu. Itu yang kita boleh ambil pengajaran. Macam anda dah cerita sebelum ni kan, Nabi Muhammad SAW buat silap. Jadi silap Nabi tu rupa-rupa pengajaran untuk kita juga. Kan? Contoh anda buat hari tu semayang, Nabi Muhammad semayang maghrib, patutnya 3 rakaat. Tapi Nabi buat 2 rakaat. Nabi tersilap.
bagi salam siap keluar lagi. Sahabat Nabi ni berlari pergi kejar Nabi Muhammad, bagi tahu Rasulullah satu rakaat lagi. Nabi Muhammad naik, Nabi tambah satu lagi rakaat. Maksudnya, itu Nabi buat silap. Tapi kesilapan Nabi Muhammad tu kita hari ni boleh belajar. Maka serupa juga kita tengok apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS tak tahu, tapi isyarat dah bagi. Jadi kita boleh belajar kejadian itu. Macam mana kalau keadaannya hampir sama berlaku dekat kita, macam mana kita nak address? Tengok kejadian yang berlaku pada Nabi Yusuf AS. Wallahu a'lam. Begitu. Haji Wan Ahmadi, suatu serangan peribadi iaitu Panglima Ling Wah Eng. Itu memang orang PAH, orang UMNO. Anda tahu orang serang Ana tu sebab yalah ustaz-ustaz PAH memang tak boleh nak menghadap dengan Ana. Ana ni secara peribadi ni selalu sangat ajak ustaz-ustaz PAH. Sebelum ni lah masa Ana duk sibuk-sibuk politik ni, tapi kebelakangannya Ana malah duk sibuk-sibuk politik ni. Dulu sebelum ni Ana duk sibuk-sibuk politik lah apalah. Ana selalu minta mana ustaz PAH nak berhujah dengan Ana, marilah, tapi tak ada seorang pun bersedia berhadap dengan Ana. Orang-orang Isma kadang-kadang, ustaz-ustaz Isma dia serang Ana ikut Facebook, ikut tulisan, macam banyak tulisan. Tapi Ana selalu tawar, open table, marilah kita nak berdebat, nak berhujah, tak ada apa pun. Tapi dia orang tak nak. Jadi Ana nampak cara mereka nak berhadapan dengan Ana, label lah. Label konon Panglima Ling Wah Eng, padahal Ana tak backup boleh buat Eng tu. Ana duduk kat Pulau Pinang tu backup kerajaan Pulau Pinang, bukan backup Ling Wah Eng. Tapi biasalah tu, kita faham lah propaganda politik yang dimainkan oleh PAH dengan UMNO. Isma satu lagi lah serang peribadi Ana tu, tapi Ana pun tak apa. Dia orang buat macam tu ialah kalau tanya Ana nak maafkan, Ana takkan maafkanlah mereka. Kalau ada orang nak suruh Ana maafkan, dia orang kena cakapkan lah, minta maaf bahawa Ana maafkan. Kalau dia orang tak minta maaf sampai mati, Ana takkan maaf mereka. Mereka jawablah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Begitu. Wallahu a'lam. Tu yang dia jawab. Saya lihat ia begitu berkesan memusnahkan imej ustaz. Betul? Ini saya dapati bila dicalonkan kuliah ustaz ada yang disebutkan begitu. Kami tak pernah mendengar kuliah beliau. Sekadar kongsi. Betul. Ana faham benda tu. Ana faham. Ana faham sangat. Dia permainan persepsi dimainkan oleh musuh politik terhadap Ana. Bukan cerita haji je, tempat lain pun banyak. Kat Selangor ni banyak masjid tak bagi Ana ceramah sebab label tu lah. Kononnya Panglima DAP. Kan? Anda bukan DAP, Anda bukan ahli DAP, Anda ahli PKR. Anda ahli Parti Keadilan Rakyat. Begitu. Masuk parti lah. Salam Ustaz, sedih. Salah seorang rakan, betul. Kawan kita seorang, Abang Din. Ana tak tahu, patutlah. Dia selalu Abang Din, Khairuddin Abdul Aziz. Khairuddin Abdul Aziz ni selalunya kalau kita live Facebook dia selalu ada komen. Ada komen Kita pastilah kawan-kawan kita ramai-ramai komen tu dia adalah komen tanya soalan kan. Abang Din. Ana tak tahulah Ana pernah jumpa ke dia. Jumpa dia tidak. Pernah jumpa tidak Ana tak tahu. Tapi dia pernah cakap yang dia pernah jumpa Ana. Kat mana wallahu alam. Yang Ana tahu dia ni duduk kat Terengganu. Tu je. Jadi dia follow Facebook Ana lama dah. Bila live Facebook dia rajin duk komen-komen live Facebook ni lah. Jadi tadi kita live Facebook tengah hari tadi, banyak orang-orang PAH ngamno serang Ana tadi itulah. Dia tak komen. Kita tak tahu rupa-rupanya dia meninggal tadi. Pagi tadi, petang tadi dia meninggal. Masa kita live Facebook tu dia meninggal dunia tadi jadi kita ni yang dapatkan kawan ni kita pakai doa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kawan kita. Khairuddin Abdul Aziz. Kawan kita juga tu. Okey, wallahualam. Cikgu Nazli tu sayang satu batch dengan Ambo masa form now. Cikgu Nazli. Ana kalau pergi Kelantan ni kerek lah pergi rumah dia tu. Tengku. Abaku. Ana selalulah pergi jumpa Cikgu Nazli ni. Dia pun suka telefon. Marilah. Kita pun pergilah. Gitu. Abu Hurairah betul ke dia terkesan dengan perawi Israeliat? Tak tahu. Anda tak tahu. Wallahualam. Farhan Nazari. Abu Hurairah betul ke dia terkesan dengan perawi Israeliat? Tak, sebenarnya anda tak faham soalan entah. Terkesan. Macam mana terkesan tu? Anda tak faham. Wallahualam. Aisyah, baik. Terima kasih Ustaz. Enti tengok balik. Kuliah Ana yang semalam dengan 2 hari lepas. Anda cerita dah detail pasal soalan enti tu. Okey, pada umur berapa Nabi Yusuf diangkat menjadi Rasul? Itu anda tak tahu. Wallahualam. Nanti mungkin anda akan cek balik lah. Kita tengok kuliah akan datang, takut kita jumpa tajuk tu. Tapi setakat ni anda tak pasti pula. Soalan ni baguslah. Jadi anda tak pernah terfikir, macam Nabi Muhammad SAW tak pernah terfikir isu Nabi Yusuf AS. Allah Ta'ala buat mari cerita tu baru Nabi Muhammad terfikir nak cakna isu Nabi Yusuf AS. Jadi serupa entah ada bangkit soalan macam ni, anda pun tak terfikir. Berapa umur Yusuf AS masa dilantik jadi Nabi dan Rasul tu kan. Nantilah anda cek, kalau anda jumpa anda maklum balik lah insyaAllah. Wallahualam. Dr. Abdul Rahman Khalid, terima kasih Ustaz. Rugi tak sempat join daripada awal. Boleh dengar awal lepas ni lah. Mak Farhan Nazari, boleh ke dari kisah Yusuf kita ambil pengajaran keluarga Nabi pun tak semestinya sempurna. Macam setengah negara Islam sekarang setengah negara orang Islam. Negara Islam sekarang ramai tajwid Al-Quran elok tapi rasism
rasuah pun berteruk. Lebih kurang lah, boleh lah kata lagu tu kan. Nabi Yaqub alaihissalam. Bukan Nabi Yaqub, Nabi Lut alaihissalam. Adik bini dia sendiri tak baik, bini dia kan. Ada Quran cerita. Kadang-kadang isteri tu baik, tok laki pula jahat. Firaun jahat, isteri dia baik. Ada cerita, kisah tu diceritakan dalam Al-Quran kan. Jadi kita kena ingat, kadang-kadang keluarga tu baik, celah-celah tu ada yang tak baik. Buat lagu mana? Nabi Lut alaihissalam, anak dia seorang tak baik. Kan? Nabi Lut ke? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh masa naik kapal tu ada seorang anak dia tak baik. Kekal dengan kekufuran. Kan? Sehingga bila ayah kata naiklah atas kapal ni, kata ada bukit lagi tinggi, nak pergi lagi. Degil sampai tahap tu lah. Ada. Jadi kita ni kadang-kadang keluarga kita tu baik. Celah-celah tu mungkin ada yang tak baik. Antara ni contoh kita bacalah dalam kisah Nabi Yusuf AS. Tapi kita kena ingat, adik-beradik Yusuf AS ni mati Islam. Dia bukan mati kafir. Kena faham kot tu pula. Jangan kita nampak, dia buat jahat ni kafir lah kot. Tak, dia orang tak kafir. Dia orang mati sebagai Islam. Anda dah kupas hari tu, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu ayat ni. Kan, apakah kamu tidak saksikan wahai Muhammad ketika mana dekat-dekat saat kematian hampir datang kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Yaqub ni pergi jumpa dengan anak 12 orang, dia tanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Korang nak sembah apa lepas aku mati nanti? Anak-anak semua kata, "Kami sembah Tuhanmu, Allah Taala lah. Kita sembah Allah Taala, Tuhan kamu dan Tuhan tok kita Ibrahim, Ismail, Ishaq tu Tuhan yang esa wa nahnu lahu muslimun." Kami semua Islam. Jadi adik-beradik Yusuf alaihissalam semua Islam. Cuma ada jahat lah, ada buat dosa besar lah kat situ. Dan ayat ni je kita dah kupas hari tu, 2 hari lepas kita dah kupas, ayat itulah menjadi dalil bahawasanya menolak dakwaan orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar ni kafir. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah kata tak, orang yang melakukan dosa besar dia tidak kafir. Dosa besar lah. Kan? Bila dosa besar bukan mesti kafir. Dalilnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam jugalah. Jadi 12 orang adik-beradik Nabi, 10 orang adik-beradik Yusuf alaihissalam ni dia buat dosa besar, iaitu qata'ur rahmi, memutuskan hubungan satu rahim antara Yusuf dengan Yaqub alaihissalam. Itu jahat, itu dosa besar. Usaha dilakukan itu memang dosa besar. Tapi kafir ke mereka tidak dikira sebagai kafir. Sebab ada ayat lain mengatakan mereka mati sebagai Muslim. Begitu. Wallahu a'lam. Kadang-kadang mak ayah suka anak yang lagi pandai atau lebih kaya. Kalau perangai baik tu boleh lagi ubah. Nak pandai, nak kaya tu memang rezeki lain-lain lah. Tu pun satu tajuk juga kan. Kadang-kadang, macam mana kita kena pandai. Kalau kita belajar ilmu komunikasi lah. Contohlah, kita belajar ilmu komunikasi. Banyak benda yang kadang-kadang kita rasa benda tu mustahil. Tapi kalau kita jumpa cara, dia tak jadi mustahil. Dia boleh buat. Contoh anda buat. Anda buat misal contoh. Ada benda ni kita boleh angkat dengan tenaga. Tapi kalau tenaga tak mampu, kita kena guna akal. Kena guna otak. Guna kebijaksanaan. Ada seorang driver lori. Dia bawa barang besi banyak. Daripada Kuala Lumpur ke Maman pergi. Jauh. Pergi tu pula hantar musim hari raya. Sampai dah ke Maman tu. Bila sampai, dia nak cari orang tolong angkat besi buat turun. Tu tak ada. Tukang bawa, itulah. Dia panggil jentolak. Jentolak panggil apa? Traktor dia tu kan. Nak angkat buat turun. Traktor kau panggil. Buat turun. Jadi tak ada. Macam mana nak buat? Jadi kalau dia nak angkat dengan tenaga, dia tak boleh tu nak angkat besi yang berat tu. Makanya, dia tak boleh guna tenaga dah nak menurunkan besi tu. Dia kena guna akal. Macam mana nak buat? Lori tu, dia kena pergi jauh. Dia buka semua pagar-pagar lori belakang tu. Lepas tu dia go stand tu, laju-laju dia berhenti. Bila berhenti, besi tu turun, boom, habis. Maksudnya barang besi tu boleh diturunkan juga, tapi guna akal. Jadi kita ni fikir macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Tak boleh, tak dapat jawapan tu sebab kita tak jumpa cara. Kalau jumpa cara, susah jadi senang lah. Yang susah ni sebab tak jumpa cara. Jadi serupa juga, kadang-kadang kita tengok mak ayah kita ni sayang pada abang. Sebab apa? Abang ni kaya, duit banyak lah, apa contohlah. Kita cuba cari, kat mana? Mungkin tidak semata-mata yang tu. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan ayah kita boleh sayang kita. Cuba cari. Kena guna akal lah, kena ada kebijaksanaan situ. Jadi, pada anak bukan benda mustahil. Cuma kita tak jumpa cara tu. Nak jumpa cara tu, fikir, baca buku. Bacalah kaedah-kaedah komunikasi. Cuba baca buku kaedah komunikasi. Takut dalam buku tu jumpa, dia ajar cara macam ni, cara komunikasi. Mungkin cara komunikasi kita tak baik, menyebabkan kita tidak disukai. Kalau komunikasi kita baik, walaupun dia suka pada abang kerana harta banyak, tapi kita tak ada harta, komunikasi kita baik, jadi sayang juga pada kita. Macam itulah. Itu maksud anak. Begitu. Pada anak,
Tak ada benda mustahil. Kalau kita ada kebijaksanaan, begitu. Carilah buku, doalah pada Allah SWT supaya itu buka hati, itu pula lah. Macam tu. Tu anda punya pandangan lah. Anda punya nasihat lah pandangan. Wallahualam. Haji Hamdan, Johan, terima kasih Ustaz. Saya nak belajar dengar kuliah Ustaz. Belajar. Alhamdulillah. Apa kesalahan isteri Nabi Lut? Kufur ke atau bersekongkol dengan gay lesbian? Kufur satu. Yang kedua dia bersekongkol. Tu kena baca dalam tafsir ayat tu lah. Itu kena mengaji lain pula lah tu. Panjang pula tu cerita tu. Pak Lip panggil Ustaz. Anak tak reti nosbook. Bagaimana nak justifikasi ni Puan Hakimah, Datin Hakimah ni. Bagaimana nak justifikasi merancang perbuatan yang mungkar secara sedar diikuti dengan taubat? Macam mana Puan? Datin. Bagaimana nak justifikasi merancang perbuatan yang mungkar secara sedar diikuti dengan taubat? Anda rasa yang pertama dalam ayat tafsir kita baca ni memang berlaku dah. Dia orang kata okey kita bunuh dulu, kita bunuh ataupun kalau tak bunuh kita buat jauh daripada Yusuf dengan Yakub. Lepas ni nanti kita bertaubatlah. Sebenarnya kehidupan kita apa berlaku? Ada orang kita ni kadang-kadang dia boleh kata tak apalah muda-muda ni kita joli dulu, kita buat maksiat dulu, dekat-dekat nak mati nanti kita taubatlah. Kena fikir tu ada. Kan? Sebenarnya cara fikir tu dia panggil talbisul iblis. Dia termain dengan permainan iblis. Orang termain dengan iblis ni macam-macam. Salah satu yang itulah. Kan? Macam yang Puan bangkitkan nak justifikasi merancang perbuatan yang mungkar secara sedar diikuti dengan taubat. Sebab mereka tak sedar bahawasanya Allah Ta'ala tu maha melihat. Dia tak sedar situ. Satu. Yang kedua, dia tak sedar bahawasanya penentuan taubat kita diterima Allah Ta'ala ataupun tidak ni dengan kasih sayang Allah. Allah Ta'ala sayang. Kalau sekiranya dia buat macam tu, contohlah kita ni muda-muda joli lah, tua-tua ni kita bertaubat. Nanti bila kita bertaubat tu, Allah Ta'ala tak tahu kita cakap masa muda dulu. Allah Ta'ala tahu. Kalau Allah Ta'ala ni, dia tahu yang kita, ya Allah Ta'ala tahulah. Allah Ta'ala tak nak maafkan kita. Walaupun kita bertaubat. Apa dah muka kita? Sebab tu cara fikir tu dianggap sebagai salah. Fikir tu salah dah. Cara fikir macam tu sudah dikira sebagai salah. Kan? Talbisul iblis, bermain dengan permainan iblis. Macam adik-beradik tadi. Kita buat jahat dulu, lepas ni kita taubat. Kan? Allah Ta'ala maha mengetahui. Takut-takut taubat kamu tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu, kita ni sebagai Muslim yang nak ikut Islam cara ajaran Allah Ta'ala, ajaran Nabi Muhammad SAW ni, awal-awal lagi jangan fikir lagu tu. Jangan. Awal-awal lagi tu buat baik dah. Buat baik dah. Jangan nak fikir, tak apalah hari ni kita buat jahat. Dalam keadaan sedar tu kan. Kalau kita bertaubat, jangan. Itu semua tertipu dengan permainan iblis. Satu benda kita kena ingat. Allah Ta'ala maha mengetahui satu. Yang kedua, Allah Ta'ala nak maafkan kita ni semua tertakluk dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sayang, Alhamdulillah. Takut-takut, Allah Ta'ala dah tahu kita buat lagu ni, Allah Ta'ala tak sayang pada muka kita. Wala'iyadzubillah. Minta perlindungan dengan Allah SWT. Gitu. Wallahu'alam. Macam-macam manusia ni, Datin. Ada orang macam tu. Kita ada jumpa. Bukan sikit sebenarnya. Ramai orang macam tu. Ramai. Apa pandangan Ustaz Bid Haris? Kalau kita nak terima permohonan maaf dari mereka yang buat jahat pada kita, dan mereka berhujah, sedangkan Nabi pun memaafkan umat. Selalu sangat orang guna modal tu kalau buat khianat pada kita. Tak, sebenarnya tu pulang pada kita. Kita nak maaf tak nak maaf tu atas kita lah. Kan? Khianat dia buat tu jahat sangat. Tak boleh kita boleh maaf. Kan? Jadi kita nak maaf. Dia minta tak maaf. Dia kata Nabi pun maafkan umat. Tak apalah. Dia Nabi. Aku bukan Nabi. Bukan lagu tu lah. Yang dia tu pula kena fikir. Masa dia buat khianat tu. Kenapa dia tak fikir? Yang Nabi Muhammad SAW tak pernah khianat orang. Kenapa dia boleh tak fikir? Masa khianat orang tu dosa cukup besar. Kenapa dia tak fikir? Masa dia khianat itu, yang kalau kita tak maaf, dia akan susah di akhirat nanti. Jadi, kadang-kadang bertegas dengan kita tu ada pentingnya juga. Tujuannya apa dia? Supaya dia tu awal-awal lagi tak khianat kita. Begitu. Kalau ada ujah lagu tu, sedap dia orang khianat semua lah. Kan? Gitu. Tak nak kita elak lah. Wala'ayadzubillah. Wala'ayadzubillah. Akhlak Yusuf yang baik menyebabkan Yakub sayang pada dia. Akhlak ni sebahagian daripada spiritual ke Ustaz? Okey, yang ni lah yang dibezakan di antara macam mana nak cerita ni? Panjang kalau syarah ni. Kalau anda tengok balik live Facebook Ana awal-awal dulu, Ana ada cerita tasawuf. Kat situ tu Ana ada cerita apa yang dimasukkan dengan khuluq dan suluk. Akhlak dan suluk. Ada orang ni dia berakhlak, luar akhlak tapi bukan datang daripada hati yang berakhlak. Kita bawa kereta, orang potong kiu, kita maki. Celaka, sia, babi, habis kita berbuat hamba Allah tu. Tiba-tiba kawan tu berhenti kat depan. Kita pun keluar, pergi jumpa kita cakap baik. Apa khabar bang? Macam mana? Sihat ke tidak? Minta maaf lah apa. Dalam kereta kita maki. Masa kita jumpa tu kita berakhlak. Kenapa berakhlak? Sebab kita ada a priori, ada faktor luaran. Kalau bahasa orang falsafah dia panggil a priori. Faktor luaran kat situ. Apa faktor luaran di situ? Faktor luaran tu adalah kita takut dimaki orang tu pula ataupun kena pukul kawan tu. Macam-macam lah kita fikir.
Yang tu dia panggil suluk. Akhlak yang datang luar tapi dalam tak baik. Akhlak kita bukan datang daripada hati tapi luar kita berakhlak. Ada pula satu lagi dia panggil akhlak, khuluq. Sebutan Arab khuluq. Quran sebut Nabi Muhammad, Aisyah kata ala khuluqul azim. Akhlak Nabi tu hebat kan. Dia guna kalimah khuluq. Tak. Khuluq ni maksudnya dia bukan baik daripada sudut perbuatan je. Dia datang daripada hati yang baik. Contoh, kita buat kereta orang potong queue. Bila potong queue, dia tak maki kawan tu. Dia astaghfirullahalazim. Dia astaghfirullahalazim. Apa benda lah aku dah buat hari ni. Yang orang ni buat sampai aku marah. Orang ni melakukan satu benda yang aku marah. Apalah yang aku dah buat hari ni yang menyebabkan Allah Ta'ala marah. Yang tu hati dia baik lah tu. Hati yang baik. Dia bukan perbuatan dia baik. Hati dia pun baik dah. Yusuf AS ni lagu tu lah. Nabi Muhammad SAW ni lagu tu lah. Dia bukan luar dia baik, hati dia baik. Hati dia tu dah baik. Kalau terma orang belajar ilmu falsafah dia panggil adab. Itulah panggil al-adab. Orang ada ilmu, yang ilmu tu sekadar akal, ada satu lagi ilmu tu sebati dalam hati dia, dia pamerkan di sudut perbuatan. Itu dia panggil al-adab. Itu beza dia lah, adab gitu. Wallahu a'lam. Hadis sahih, ijtihad. Kalau betul dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Terpakai untuk urusan ibadat khusus sahaja ke? Atau boleh juga untuk kehidupan seharian politik? Masuk belaka. Ijtihad ni maksudnya adalah kita berfikir semaksimal mungkin berdasarkan asas Quran dan hadis tadi. Quran hadis kita fikir, kita maksimal fikir. Kaji, baca sana, usaha tu. Itu panggil ijtihad. Yang tu kalau kita buat kajian, baca buku, buat kajian, buat kesimpulan. Kesimpulan kita buat tu hasil pembacaan yang begitu hebat tu lah. Yang tu dia panggil ijtihad. Betul, 2 pahala, salah 1 pahala. Apa-apa pun. Apa-apa pun. Kita buat ijtihad politik. Satu benda kejadian politik berlaku. Kita buat ijtihad politik. Tapi kita bukan buat ijtihad sekadar terlitah dalam kepala otak. Bukan. Terlitah tak jadi, tak panggil ijtihad. Yang kita sebut ijtihad ni maksud dia buat kajian. Dia tengok data. Dia tengok fakta. Dia tengok implikasi. Dia tengok perubahan Quran hadis. Pelaksanaan ni kalau macam ni, implikasi dia macam ni. Baik. Yang tu pun dipanggil sebagai ijtihad. Walaupun dalam isu politik sekalipun. Wallahu'alam. Ustaz, cadangan untuk minta tukar waktu kuliah hadis lepas subuh. Tak ada orang. Subuh tak ada orang. Ana buat dah tak ada orang subuh, kuliah subuh. Sebab tu ana pergi pada pukul 9. Lepas tu tak apa ramai. Lepas tu ana pergi tukar pada pukul 3 petang. Dan ana pun lebih selesa pukul 3 petang sebab sebelum tu ana nak buat study dulu. Ana cerita ni ana buat live Facebook ni, ana bukan terus live Facebook sebenarnya. Ana baca dulu sebenarnya. Ni macam ana nak live Facebook baca tafsir ni, ana baca 6 buah kitab tafsir sebenarnya. 6 buah kitab tafsir tu ana rojok tu ana buat kesimpulan lah. Lepas tu Ana boleh cerita ni. Jadi bukan saja-saja buka terus kupas tak. Ana bukanlah orang yang ngaji-ngaji dulu tu. Bukanlah ingat semua. Kadang-kadang tak teringat. Jadi kita kena merajaah. Baca-baca kitab sikit. Jadi Ana merajaah lah sebelum Ana live Facebook ni. Macam live Facebook nak baca tafsir ni. Ana merajaah selama 2 jam dulu. Baca-baca dulu. Tulis-tulis nota sikit-sikit poin-poin penting. Untuk kita nak cerita pada waktu malam ni. Supaya juga Ana baca hadis. Sebelum Ana nak baca hadis Nailul Autor tu, Ana bukan terus baca tu. Sebelum tu dalam 2 jam, 3 jam tu Ana baca dulu sikit. Baca sikit, baru Ana live Facebook. Jadi kalau buat pukul 3 petang tu sempat Ana nak study. Sebab Ana ada benda lain juga nak buat. Kalau buat lepas subuh ni, takut tak sempat nak study lah. Kalau Ana nak buat subuh, Ana kena malam tu kena study siap dah. Kan? Ana macam tu. Jadi bila buat pukul 3 petang tu, Ana rasa fleksibel untuk Ana untuk nak study dengan buat live Facebook gitu. Jadi contoh kalau entah nak dengar lah contoh. Benda tu ada dalam Facebook Ana, tak ada apa pun. Jadi kalau tak sempat, entah tengoklah kemudian, tak ada apa pun. Habis tu tanya. Apa ni tengok. Lepas tu nak tanya soalan tu tanyalah time-time live Facebook malam. Bila entah boleh live tu, bila boleh live dengan anda waktu malam tu tanya soalan. Ana jawab selalulah, tak ada apa pun. Wallahu a'lam. Gitu. Wallahu a'lam Okey, banyak pula. Bet hari terima kasih sama. Qurratul Ain. Nabi Yaqub dah tahu melalui mimpi yang anak-anak dia nak bunuh Yusuf ikut riwayat Israeliat. Kalau ikut riwayat sunnah, Nabi Yaqub dah diberi wahyu atau baginda memang tak tahu. Kalau tahu memang dia halang, ya tak. Ana kalau ingat balik, ana cerita dalam kuliah tafsir yang kedua ke. Perbezaan di antara takbir mimpi Nabi Yusuf dengan takbir mimpi Nabi Yaqub. Ingat balik, ana cerita dari tu. Bila kita sebut wahyu, bila disebut sebagai mukjizat, dia mesti sifat dia qat'i, confirm. Sebab tu Yusuf AS, bila dia takbir mimpi, dia confirm. Dia confirm, sebab tu dia cakap secara yakin kepada orang-orang yang dia takwil mimpi tu. Berbeza dengan Yaqub AS. Yaqub AS tu, dia bukan, Yaqub AS tu, dia takbir mimpi, terganggu soalan-soalan. Okey, Yaqub AS ni, bila dia takbir mimpi, dia bukan sifat yakin, tetapi dia zon. Maka di situ kita akan faham, takbir mimpi yang ada pada Nabi Yaqub AS itu bukan mukjizat, tapi sekadar ijtihad dia.
Tu kena beza tu. Jadi sebab tu kalau enti tanya soalan tu, enti tengok balik anda punya kuliah, apa beza di antara takbir mimpi Yusuf dengan takbir mimpi Yakub. Jadi takbir mimpi Yusuf tu adalah mukjizat, takbir mimpi yang ada pada Yusuf alaihissalam, Yakub alaihissalam tu bukan mukjizat. Situ kita akan faham kenapa kejadian macam ni boleh berlaku. Anda dah cerita dah awal lagi tu. Tengok balik live Facebook anda sebelum ni. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sama-sama Syekh. Ustaz, maaf tanya, betul ke politik ni memusnahkan orang agama? Tak juga, bukan semua. Tapi kebiasaannya begitu. Kebiasaan. Kan? Ana macam contoh kalau enta baca nama apa? Kamal Fitri. Enta baca balik tulisan ana apabila ana tak bersetuju Dr. Zulkifli Al-Bakri masuk politik. Sebenarnya masuk politik bukanlah membinasakan orang agama. Ada banyak orang agama yang okey je bila dia masuk politik, tak ada masalah. Allahyarham Tok Guru Ni Aziz tu dia masuk politik baik je sampai dia meninggal tu orang sayang dia. Tak ada apa pun Tapi kadang-kadang ada orang ni dia masuk politik dia makin rosak. Ada lagu tu. Ada Macam kita tengok hari ni lah. Ana antara orang yang masuk politik. Sebelum ni lah masuk politik, lepas tu terlibat politik secara terus lah. Ada jawatan apalah. Dan macam anda tengok lah macam yang apa Haji Wan Ahmadi cakap tadi. Orang berserang peribadi. Dia, bila orang nampak kita ni bahaya pada mereka attack kita. Dia attack parti tu susah, dia attack peribadi kita lah. Attack kita. Sebab dia rasa kewujudan kita tu menyebabkan mereka ni akan jadi masalah. Jadi attack tu macam-macam. Macam orang Ana ni orang attack Lim Guang Eng lah, DAP lah, ulama DAP macam-macam dia bubuh label tu kan. Padahal tak ada pun kan. Macam Dr. Zulkifli Al-Bakri hari ni. Berapa ramai ada orang attack dia. Ana ni tulis artikel dah sebelum ni. Ana ni bukanlah nak cerita Dr. Zulkifli ni tidak ada credibility. Pada Ana Dr. Zulkifli Al-Bakri ni credibility dia hebat. Dia ni orang cukup kita percayalah. Dia cakapnya orang percaya. Tetapi apabila dia masuk politik, nanti kita akan tengok orang serang beliau. Dan bila beliau cakap berkenaan perkara-perkara agama, nanti dah orang yang awal-awal dulu pakai dia cakap, orang dah tak pakai dah apa dia cakap. Jadi sebab tu Ana tak setuju bila dia masuk politik. Dan realiti hari ni dah nampak dah orang serang dia. Serang peribadi dia. Dah ada dah serang. Yang tu Ana tak apa setuju lah. Orang nak serang tu tak bersetuju. Jadi kalau orang kata betul ke masuk politik boleh menyebabkan orang agama jadi rosak? Tak juga. Tapi kebiasaannya begitu. Boleh kata kebiasaan. Nak kata mesti tu tidak semestinya juga. Tapi kebiasaannya begitu. Dekat negara Arab tu ada ulama masuk politik. Syekh bin Bayyah. Syekh Dr. Abdullah bin Bayyah. Tu ulama besar. Kalau buka Facebook Ana tu gambar atas dan bubuh tu gambar Syekh bin Bayyah lah. Ana kagum dengan dia. Dulu dia orang politik. Dia sampai jadi wakil presiden Mauritania dia ni. Tapi dia sendiri adalah sekali frust dengan politik. Dia frust politik, dia tinggal politik, dia pergi pada tradisi ilmu. Dia pernah ungkaplah satu perkataan. Dia kata dia masuk politik dia nak baiki manusia. Dia nak pastikan manusia jadi baik. Tapi rupa-rupanya masuk politik tak jadi baik. Dan dia berpandangan untuk memastikan manusia jadi baik mesti dengan ilmu juga. Mesti dengan tradisi ilmu. Maka di situ dia tinggal politik, dia masuk tradisi ilmu untuk mengubah masyarakat. Begitulah tu anda boleh komen lebih-lebih gitu. Allahuakbar. Kalau ni Sedan Rashid, Ustaz, kalau orang tu khianat tapi hasil dari khianat itu dia buat perkara yang baik yang dipuji orang ramai. Macam mana perbuatan khianat? Khianat tu tak khianat. Mana ada Robin Hood? Jahat-jahat lah. Lepas jahat tu buat baik. Jahat tu tak jahat. Robin Hood curi tapi nak bagi bantu orang miskin. Jahat. Dosa situ lah. Tak boleh kata dapat pahala, tak boleh. Walaupun tujuan dia adalah nak memberi kebaikan kepada orang. Nak ambil duit bagi bantu orang miskin. Caranya mencuri. Contoh kan. Mencuri tu tetap berdosa. Berdosa tak boleh. Kan? Kita nak buat baik ni tak payah khianat. Macam contoh, orang nak debat hadis palsu. Hadis palsu ni sebenarnya datang pada ulama' sebenarnya. Ulama' yang buat hadis palsu ni. Dan mereka buat hadis palsu ni tujuannya orang baik. Dia orang nak bagi orang jadi baik. Buatlah hadis palsu. Sebenarnya boleh ke tak boleh? Sebenarnya kebaikan yang ada ni banyak dah. Kita buatlah kebaikan dengan yang ada ni untuk memberi implikasi yang baik. Buat khianat, lepas tu nak buat baik lepas pada tu. Tak boleh. Khianat tetap khianat. Lepas tu baik sekalipun, khianat tetap khianat. Tak boleh. Hukumnya tetap haram. Robin Hood tu haram hukumnya. Dia ada kaedah al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara kan. Tu antara kaedah tu lah. Nak faham situ. Wallahu a'lam. Terharu sungguh atas usaha ustaz. Usaha mana tak tahu ni. Usaha mana tak tahu. Okey. Betul ramai tak bagi follow ustaz sebab politik dia. Padahal ustaz kuliah tafsir padu tak apalah. Apa ubat ketaksuban? Ana pun tak gerti. Ana pun tak tahu macam mana nak ubat masalah ketaksuban. Wallahu a'lam. Ana boleh jawab lagu tu. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi tak? Ada lagi tak tanya soalan?
Ada lagi tak? 10:30 dah. Sejam setengah dah kita bersiaran. Kalau tak ada, tak apalah kot. Esok pula lah insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, esok pukul 3 lepas Jumaat, kita buat live Facebook. Kalau ada urusan tu minta maaf lah. Tapi anda rasa insyaAllah tak ada kot. Lepas tu, malam. Malam insyaAllah kita sambung lah tafsir seperti biasalah. InsyaAllah. Malam tu kita akan sambung cerita tentang macam mana yang dilakukan oleh adik-beradik Yusuf AS letak dalam telaga tu. Itu insya-Allah kita akan bincang dalam perbincangan esok lah, kalau tak ada apa-apa malam esok insya-Allah. Wallahu taala alam. Wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ismail sebelum tutup je soalan lewat ni. Imam Ghazali tulis kitab tafsir ke? Kitab tafsir dalam masuk khusus kitab tafsir tak ada. Tapi dalam ayat-ayat kitab-kitab tertentu tu adalah sebut-sebut tafsir Quran tu adalah begitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi